Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warga Kasa yang dirahmati Allah sekalian, salam sejahtera kepada rakan-rakan yang bukan beragama Islam. Pertama, saya ingin mengambil kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama meneliti dan memikirkan tentang perjalanan hidup manusia di muka bumi. Bila kita bicarakan soal kehidupan kita, lalu kita akan merasai bahawa kita berdepan dengan pelbagai cabaran-cabaran yang terpaksa kita tempuhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala menyebut di mana dialah Allah yang menjadikan allazi khalaqal mauta, kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji. Bermakna kita hidup dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah nak uji kepada kita? Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik amalan. Bukan siapa yang paling banyak amalan, tapi siapa yang paling baik amalan. Kalau kita bicarakan soal banyak amalan, mungkin umat dulu yang hidupnya ratus tahun, ribu tahun, tentulah amalan lebih banyak daripada umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi bila dibicarakan soal siapa yang paling baik amalan, maka dia tidak hanya tertumpu kepada soal panjang pendek umur, tapi kualiti. Bermakna Islam, apa yang kita nak ketengahkan ialah bagaimana soal kualiti ibadah yang kita buat, kualiti kerja yang kita buat, kualiti masa yang kita ada. Semua itu tidak sama nilainya. Mungkin bagi kita dalam bab harta sebagai contoh, kualiti suatu harta itu ialah kita dapat memanfaatkan dengan maksimum mungkin harta tersebut. Sama juga keberkatan ataupun kita bicarakan soal kualiti masa. Masa yang berkualiti masa bagaimana? Ya, mungkin contoh waktu kita rehat, waktu kita tidur. Yang penting ialah bukan panjangnya tidur, tapi puasnya tidur tersebut. Maka kerana itu kita tengok melihat aspek-aspek ini, maka kita dapati beberapa perkara ini perlu kita ketengahkan dalam kehidupan kita. Cabaran-cabaran inilah yang perlu kita semua hadapi dan kita semua berdepan dengan suasana tersebut. Lantaran itu tuan-tuan sekalian, bila kita berdepan dengan kehidupan ni, kita akan tahu bahawa ada waktu kita gembira, ada waktu kita duka cita, ada waktu kita senang, ada waktu kita susah. Hidup ini ialah gelombang, naik dan turun. Dan memang tabi'i kehidupan dunia ialah bersifat naik, gelombang naik dan turun. Bukan saja hidup kita, ada waktu kita rasa seronok sangat, tapi ada masa kita akan bersedih. Ada waktu kita rasa gembira, ada waktu kita akan duka cita. Demikian juga waktu kita senang, kita akan berjumpa dengan usaha. Sebab itu, setiap kali kita memikirkan, kalau kita rasa gembira, kita kena ready bahawa kita akan mungkin besoknya kita akan sedih. Atau waktu kita ada harta, akan ada masa kita tidak ada harta. Maka ini gelombang. Bahkan naik dan turun ni ialah termasuk iman kita. Ada masa iman kita meningkat, ada masa iman kita menurun. Maka kan itu hidup ini penuh dengan cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi. Maka kan itu Allah Subhanahu wa taala mendidik kita supaya menyedari hakikat bahawa hidup dunia ini adalah hidup dalam suasana kita semua berdepan dengan ada cabaran, ada ujian, ada mehnah yang kita terpaksa tempuhi. Kadang-kadang dengan sebab ujian tersebutlah kita mendapat kesenangan. Dengan ujian itulah maka kita dapat nikmat kebahagiaan. Ya, dengan susah payah kita satu masa dulu, maka mungkin hari ini kita lebih senang. Tapi kita kena ingat bahawa semua cabaran naik turun ini kita mesti menguasai tiga perkara. Pertama, memelihara sangat-sangat hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang berduka cita, yang sedih, akhirnya dia gagal kontrol diri dia. Kesudahannya ke mana? Kesudahannya dia bertindak di luar daripada apa yang sepatutnya. Berapa ramai yang bunuh diri? Berapa ramai yang kecewa sangat-sangat? Berapa ramai yang bertindak di luar batas-batas kemanusiaan? Berapa ramai yang rasa nak puas hati diri dia, dia buat benda-benda di luar daripada apa yang sepatutnya. Kenapa? Kerana dia tidak ada kekuatan. Sebab itu kita kena ingat bahawa naik turun ini adalah normal hidup. Senang susah adalah normal hidup kita. Hari ini kita banyak kerja, macam bertimbung fail terpaksa kita selesai. Tapi pernah tak kita berdepan dengan suasana kita tak banyak kerja?
Jadi bermakna bila kita banyak kerja, kita tahu bahawa ada waktunya kita tak banyak kerja. Demikian juga ada waktu kita sibuk sangat. Pernah tak kita jumpa dengan waktu yang kita ada masa lapang? Maka kan itu kalau kita lihat dalam bab ini, kita kena ambil kesempatan. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut irtanim khamsan qabla khamsin, rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara lain. Apa dia? Hidup sebelum mati. Sebab mati tak boleh apa dah. Waktu hidup buat sesuatu, buatlah sesuatu. Yang kedua, waktu muda sebelum datang tua. Semua kita akan pergi tua. Saya dulu pernah muda, orang muda ni mungkin belum pernah tua. Tetapi yang penting ialah kalau Allah panjangkan umur, Nabi kata rebut pulang waktu muda sebelum datang hari tua. Waktu sihat sebelum datang waktu sakit. Hari ni kita sihat bukan sebab kita makan ubat, tapi akan sampai masanya sakit akan datang. Tuan-tuan tak payah doa, tak payah minta, sakit akan datang automatik. Maka oleh kerana itu, waktu sihat inilah kita ambil kesempatan sebelum datang sakit, kata Rasulullah. Waktu masa lapang sebelum waktu datang waktu sibuk. Waktu lapang, manfaatkan waktu. Waktu lapang kita manfaatkan semaksimal mungkin. Jangan habis masa berjam-jam pada handphone sebagai contoh. Berapa jam kita habis masa dengan handphone kita. Kadang-kadang kita duk bergayut dengan handphone kita, tak ada masa baca Quran. Sampai tak ada masa kita buat sesuatu benda. Minta maaf, kadang-kadang ada orang tengah khutbah pun dia main handphone sebagai contoh. Ini, dengan kata lain bahawa bukan salah, tapi biar manfaat. Kalau kita berkongsi maklumat yang bermanfaat, alhamdulillah. Maka begitu kata Nabi SAW, ambil waktu lapang sebelum datang waktu sibuk. Akan datang sampai waktu kita sibuk. Saya ingat waktu Nabi SAW tengah nazak, para sahabat Nabi Aisyah radhiyallahu anha menjenguk sahabat-sahabatnya, wahai Aisyah, bagaimana hal Nabi SAW, bagaimana kat Nabi? Apa kata Nabi? Kata Aisyah, Nabi sedang sibuk dengan diri dia. Sibuk yang tak boleh orang tolong. Kita bila kita sibuk, waktu ini kita boleh minta kawan kita tolong, kita boleh telefon kawan kita mari bantu, tapi akan sampai masanya kesibukan kita tak ada siapa boleh bantu. Bila? Waktu sakaratul maut, waktu kita berdepan dengannya, tak ada siapa nak tolong. Nak tolong di mana? Tak boleh nak tolong. Dan yang kelima kata Nabi SAW, ambil kesempatan waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Kaya sifatnya ialah relatif. Ada orang 1000 tu dia anggap kaya. Bagi siapa? Bagi orang miskin 1000 kaya. Mungkin ada orang 5000 pun kaya. Sebab tu kaya miskin ni dia tidak duduk pada nilai benda. Sebab dia sifat relatif begitu. Saya berjumpa dengan seorang pakcik pemandu taksi. Dia cerita dulu dia bekerja, pendapatannya 150-200 ringgit sebulan. Dia kata pada waktu itu dia boleh simpan. Sekarang dia pendapatannya 500,000, tapi dia tak boleh simpan. Maknanya apa dia? Maknanya ialah kekayaan, kemiskinan ialah merupakan perkara yang relatif. Jadi ambil kesempatan. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut topik ini tidak lain tidak bukan untuk mengajak kita semua supaya kita menyedari apapun cabaran, susah payah, yang sedih, duka cita, celik mata luas-luas, tengok dunia luas-luas, yakin dengan diri bahawa kita sebenarnya kita ada Allah Ta'ala, kita ada kawan, kita ada sahabat yang kita boleh minta tolong, kita ada jiran tetangga yang kita boleh ziarah dia, kita ada saudara mara, alhamdulillah. Sebab tu selagi mana kita tengok dan mensyukuri nikmat yang Tuhan bagi pada kita, insya-Allah kita tidak akan putus asa, kita tidak akan kecewa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala atur yang terbaik dalam hidup kita semua, kerana saya sendiri pun tak tahu apa yang Allah sedang atur untuk saya. Tuan-tuan pun tak tahu apa yang Allah sedang atur untuk kita semua. Apa yang penting? Yang penting kita berjalan, buat kerja betul, jangan bercanggah dengan peraturan, jangan bercanggah dengan undang-undang, jangan bercanggah dengan syariat, dan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nak doa? Yang pertama, doa supaya Allah atur yang terbaik dalam hidup kita. Yang kedua, doa pada Allah supaya Allah jangan uji benda yang kita tak mampu hadapi, sebab kita kemampuan tak sama. Yang ketiga, doa pada Allah Ta'ala semoga Allah berkati hidupan kita, dikurniakan sahabat yang baik, dikurniakan saudara mara yang baik, dikurniakan keluarga yang baik. Mudah-mudahan semua kebaikan itu berkumpul, yang disebut nilai apa dia? Nilai kebahagiaan. Inilah bahagia kita bila Allah Ta'ala kurniakan perkara tersebut. Mudah-mudahan dalam kesempatan masa lain kita jumpa semula. Selamat menjalankan tugas harian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan tuan-tuan sekalian, urusan kita bersama pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
pagi semua. Pagi ni kita berada di Sungai Pekalan Datu, ya. Ini nama dia Sungai Pekalan Datu. Kalau nampak di belakang ni, mana sebelah kiri saya ni USM Subang Krian. Dulu kawasan ni masa saya datang semak samun, hutan. Tapi sekarang kita panggil denai. Daripada mana ni, Dik? Daripada Pengakak. Oh, Pengakak. Kayak. Oh, kaya. okey. Okey. So sebelum ni tak ada jalan ni. So bila kita buat, kita ratakan, kita potong dan nak bagi orang awam boleh lalu, tempat ni jadi pusat rekreasi. Bila menjadi pusat rekreasi, tak ada lawan nak buang apa-apa dalam sungai. Betul tak? Betul. Okey, so tempat ni Menteri akan rasmi. Kita akan jalan sampai ujung sana tu, lebih kurang 800 meter. Ikan apa? Kakak. Siakap. Bukan siakap. 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 Oh ya, siakap. Dalam 20 meter lagi sampai Oh, ribbon kat sini lah. kat sini ya. Kita dah berada separuh daripada perjalanan 800 meter daripada USM ke Main House Camp. Kita teruskan perjalanan dan lepas ni kita sambung balik laluan yang sama, okey? Okey, jom minum dulu. RO Reverse Osmosis Water. Oh. Daripada mana tak tahu. Mincam, okey. Oh, okey. Pusat-pusat rekreasi dan pusat-pusat yang mampu menarik pelancong saya dengan ini merasmikan denai Sungai Pekalan Datu Kubang Krian sebagai salah satu di antara denai kebangsaan yang telah pun kita putuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.